Okay, hari ni kita akan belajar tentang mengenali user. Kalau dalam konteks kita ni, user tu siapa? Pengguna, pemain. Okay, pemain. Okay, dalam permainan kalau kita nak buat games, mestilah user tu adalah pemain. So hari ni kita akan belajar dan juga memahami tentang apa itu aspek dalam cognition. Okay, cognition ni adalah, nanti saya akan terang apa itu cognition. Yang kedua, kita akan understand the cognitive model. Okay, tadi cognition, ni kognitif pula. Tapi dari segi model dia. Dan yang ketiga, kita akan identify dan juga dia punya karakteristik dan traits of player. Okay, kita nak buat games ni kan, so kita nak mengenali ciri-ciri dan juga karakteristik seseorang player tu tadi. Kalau maksudnya di sini user tu lah, okay? Okay, pernah main bingo tak? Hari pagi ni kita nak main sikit. Pernah main bingo tak? Pernah. Pernah? Okay, saya nak semua orang sekarang ni ambil pen dan juga kertas dan buat sama. Ya? Kita main sama-sama. Okay, kali ni kita gile-gile, maknanya korang, lepas tu saya, tu korang, saya. Boleh? Boleh. Ya? Kita mula dengan orang lain lah, sebab saya dah menang Shane Okay, kita mulakan dengan Cheng dulu. Pak I buka kamera Pak I. Ceng. Ada kamera. Siannya. Cheng, Mesti tak mandi Apa nombor? Bangun tidur. 23 23. malu. Sekarang. Okey, saya ambil nombor 24. Okey, Iza. 8. No, 8 ni. Okey, saya ambil 21. Okey, Husna, Fitri Husna. Ada ni Fitri Husna, saya nampak tadi ni. Nombor 5. Nombor 5, tak ada suara ke? Ganti Husna. Ui, dia tak ada lah. Nombor 15. 15. Oi. Oi. Macam bingo lah. Bingo dah. Dah bingo dah. Tak dengar. Mai. Siapa? Mai. Cik Mai. 20. Adik Mai. Berapa? 30. 20. Mana dapat 30? Mana ada 30 Is? Nombor dah 12. 12. Lagi cepat. Adli. 12 hilang. Bagi 11. Tak boleh. Mana boleh bagi 11? 18. Aduh, semua jauh-jauh. Hai. 18 tak ada. 19. Cik. Boy. Ada satu Ya. tak kena. Saya. 13. 1. Lagi. Saya 16. 16. Macam tak kena tapi. Oh, yo. Faiz. 3. Oh, terima kasih Pak Is. Tak ada hal lah. Untuk doktor tak ada hal lah. Ayat kan? 17. Berapa? 17. 17. Okey. 13. 7. 17. Ada orang 17. Aku dah 13 tadi. Dah, 17 sekarang. Okey. Lepas tu? Sheng. Sheng. 19. Dah tadi. 19. 19. Mana? 19 dah. 19 dah lah. 19 dah tak ada dah, hilang. Kejap tu. Dah tak ada. 2.
2. Ray satu tak kena langsung. Saya Oh, ambil Dua. 7. 7. Allah tak kenal langsung. Oh, tak kena satu tak kena. Kaki. 9. ni. Mana Berapa ada lagi? saya paling apa tu jujur tunjuk korang dah. Mana tengok. Berapa Faris? 7 kaki. Kaki. Taki lah. Satu. Taki. Satu. Satu. Okey, cepat lagi satu. 10. Dah. Apa? Dah ai Dah lah. belum? Dah ai. Okey. Imamah. Nampaklah kena satu gini. Dia sampai 5 bingo ke satu je ke? Satu je? Inilah BINGO dia kena habis kan? Okey. Mudahlah satu je. Aduh, Zaidah ni. Saya Okey. 14. Macam mana kira satu tu? Berapa Ima? 4. 4. Saya 14 Aduh, dah bing. saya dah bingo. Tipu game ni. Dr. My Hair. Saya je menang dua game ni yang menang. Dr. My Hair. Game ni tipu. Oh, saya satu. Tengok saya tipu sedangkan saya dah Diamlah, oi. depan kat korang ni. Okay? Doktor ada skill ni. Apa rahsia? Mehet. Tak ada. Main Kan saya hair. dah hati je tadi. Okay? Oh, Ni betul, B, main hair. Saya ada bin je. Top up diamond. N, G, Bin. biasalah orang lagi makan Dah. garam ya. Okey, kita main ni dulu. Okay, kalau ikutkan saya dulu kalau kelas interaction design, saya kalau dari sini lah saya akan bawa orang pergi padang. Kita akan main permainan zaman dulu-dulu, zaman apa tu, tradisional. Lepas tu kita ada game outdoor ni. Ada yang physical game ni, ada yang indoor, ada yang outdoor. Kalau yang bingo ni indoor ke outdoor? Indo. Outdoor kan? Indoor. Kita boleh main kat dalam bilik, dalam kelas. Tapi kalau outdoor contohnya macam konda-kondi pernah dengar? Pernah? Tapi tak pernah main. Galah panjang. Yang Tak pernah main. Yang kayu. Ada panjang, ada yang main apa Pepsi Cola. Tak apalah, insyaAllah lah nanti kawan nak balik sini. Kalau ada kelas sempat lagi dengan saya sem depan, kita pergi padang Okey. Siapa kami balik? Mana? It's okay. So, tadi kita dah belajar, hari ni kita nak belajar tentang understand user. Dia melibatkan cognition. Cognition means what is goes in our heads. Maksudnya apa yang dekat dalam kita punya fikiran lah. Bila apa yang kita fikir, apa yang kita bayangkan, so itu dinamakan dengan cognition. Bila kita melakukan aktiviti seharian. Dia ada dua mode of cognitive. Ada expression dan juga relative. Expression ni dia lebih kepada kita punya skill ataupun pengalaman kehidupan kita yang kita lalui setiap hari. Okay, contohnya driving, macam memandu, melukis, bermain, menyanyi, yang mana ia melibatkan expertise. Okay, kalau reflektif pula, dia melibatkan kemahiran berfikir dan juga dia akan menjadi Doktor memang tak present ke? Saya present ni, tak nampak Dok tak nampak. Okay, bagi tahu. Okay, kejap. Oh betul lah, saya tak share. Habis tu tadi bingo tadi? Tak, kan tak nampak. Saya punya. Tak. Ya Allah, kenapa tak cakap saya? Kejap Tak pun doktor nak tunjuk. Kakak, Dr. My Hair. Main balik. Main balik. Tak ada ni, tak ada. Doktor kena tunjuk. Kenapa seorang patutlah macam korang tak nampak saya punya ni? Wait. Tadi saya tanya nampak tak? Screen. Korang cakap nampak. Ish. Okey dah. Saya tadi main tadi tak tunjuk lagi benda ni. Tak nampak pun.
Aduh, rugi. Okay, tak apalah. Next time pula kita tunjuk pula. Okay, saya ulang balik. Okay, cognition ni adalah apa yang berlaku dalam fikiran kita sekarang. Okay, saya nak tanya dekat Faris. Ya. Saya tengah fikir pasal apa? Saya tengah fikir pasal nak makan. Ish. Iskandar? Saya tengah fikir pasal saya yang tak buat-buat Okay. Nadira? Pasal kopi. Kopi? Tiba. Dia tak ada benda lain nak fikir. Izzah? Makan apa? Makan. Jodoh ke apa ni? Adli? Saya macam ngantuk ni. Lepas tu? Tak apalah. Apa yang anda fikirkan? Tak tidur. Tahan tidur. Tidur je. Aisara? Tengah fikir assignment yang tak boleh jadi. Mama? Mama? Nak main game. Nak main game. Kai? Tengah fikir kenapa kalah game semalam. Nampak sangatlah korang ni tak fikir apa yang kita tengah belajar hari ni. Sedih Ya betul lah. Allah. Kenapa Pak? Ada bagi maafkan bagi. Tapi tak fokus dengan apa yang saya nak cerita lagi ni. Sedih lah saya. Okay, tak apalah. Tak. Kognitif ni ada dua mode ataupun dua orang kata jenis lah, iaitu expression dan juga reactive. Kalau expression ni dia lebih kepada, saya kata tadi apa? Dia lebih kepada Physical. Bukan. Expression. Physical. Reaching certain level of expertise, maknanya dia memerlukan kemahiran. Maknanya apa yang berlaku, apa yang kita fikirkan tu memerlukan kita untuk buat sesuatu, ya. Contohnya macam driving, drawing, playing. Okay. Dalam reactive ni pula dia memerlukan kita lebih kepada kemahiran berfikir. Kita kena buat macam analisis, comparing, kita kena buat keputusan, kita kena buat belajar. So dekat situ dia memerlukan bila kita kognitif kita tu bekerja untuk kita melakukan proses berfikir. Kalau extension ni bila kita melakukan benda tu secara kemahiran hinggalah kita mencapai satu tahap kemahiran lah. Ya, contohnya kalau driving tu daripada hanya tahu pasal signal apa tu dia punya signal ke ataupun dia punya kereta punya bahagian dah tahu macam mana nak drive. Okay, itu adalah dua mode of cognitive yang kena ingat. Okay, dalam kognitif dia ada beberapa perkara yang core lah, yang utama, iaitu attention, perception and recognition, memory, learning, reading, speaking and listening, problem solving, planning, reasoning and decision making. Okay, kita kena ingat yang kognitif ni adalah melibatkan apa yang kita fikirkan ataupun apa yang dalam fikiran kita bila kita melakukan aktiviti seharian. Sebab dalam interaction design, benda utama yang akan attract kita kepada games tu adalah bila dia mempengaruhi kita punya aspek kognitif, ya. Bila ada kognitif, daripada fikiran dia akan pergi ke hati, emotion. Kan minggu lepas kita dah katakan kenapa interaction tu penting, supaya dia boleh touch kita punya emotion tu. Okay. Tadi core cognitive aspect yang pertama, attention. Okay, katakanlah, okay, kita buka laptop ni screen laptop ataupun screen PC. Satu ada nota subjek, okay. Korang ni tengah study lah korang satu nota, satu lagi korang buka cerita, movie. Mata tu lebih kepada mana? Movie. So, dia boleh kata semua orang akan kata mata dia ataupun attention dia lebih kepada movie. Okay. Dan contohnya, satu lagi. Okay.
Nampak tak kertas putih ni? Nampak? Nampak. Okay. Apa yang kau nampak kat dalam kertas dekat kertas putih ni? Titik lagi. Titik. Titik hitam. Titik merah. Okey, ada titik merah. So tengok dalam sebesar-besar kertas ni, perhatian tu lebih tertumpu kepada titik merah tu. Okey, sama juga dalam games. Apa yang akan menarik attention korang untuk tengok games tu? Boleh tak bagi? Kalau apa yang akan menarik attention korang untuk bermain dalam games tu? Dari segi apa? Gerak-gerak. Karakter. Karakter gerak-gerak. Okay, dari segi karakter dia, dari segi dia punya interface dia kan. Itu akan grab your attention. Okay, attention is selecting things to concentrate on or at a point in time from range of possibilities available. So dia merupakan satu titik fokus di mana bila dia akan grab kita punya attention dan juga dekat titik fokus tu lah yang dijadikan tempat untuk sebarkan maklumat. Okay, contohnya kalau kita nak buat satu games punya user goals dan juga information presentation, kita perlulah tunjukkan yang dia punya maklumat dan juga goals tu dapat menarik perhatian player tu. Dan selalunya attention ni dia lebih kepada dia melibatkan audio dan juga visual. Ya, sebab itulah kalau kadang-kadang tu macam tadi ada bunyi apa ayam ke itik ke, tiba-tiba kita akan lebih attract kepada bunyi audio tu berbanding dengan apa yang saya cakap ni. Betul tak? Okay, tapi tak dengan visual. Okay, visual contohnya hari ni macam korang tengok sekarang ni ada dua skrin kan? Satu skrin slide, satu lagi skrin saya kan? So mana yang lebih attract korang? Skrin ke saya? Slide. Oh tak hati betul lah Mai. Betul sangat lah Mai. Jahat siap. Bagus lah tu Mai. Bagus lah tu sebenarnya dia fokus dekat dia nak belajar apa hari ni kan daripada tengok saya je kan. Tapi saya okey lah tu. Kalau tiba-tiba Is kata dia tengok saya je, saya risau juga. Okay. Tajuk. So, okay, seterusnya information at the interface. Okay, sebab sekarang ni attention kita kalau dalam games ke, dalam website ke, dalam apa-apa paparan, dia lebih kepada interface design. So, dekat interface tu should be structured capture user attention. Contohnya dari segi penggunaan warna dia, dari segi penggunaan icon, okay, dan juga tu, korang lebih ter-attract dengan bunyi bising itu tadi kan. Siapa tu? Okay. Video dan juga sound dia tadi. Okay, itu attention. Yang kedua, perception. Okay, perception ni pula adalah macam mana information ni yang kita dapat daripada environment, maknanya daripada persekitaran ni yang orang kata dipengaruhi oleh kita punya sense. Okay, contoh sense kita tu adalah melalui kita punya dari rasa kita, dari sentuhan, apa lagi, dari bau, macam itulah. Okay, dan dia bila masuk ke dalam fikiran kita, tak semua orang akan nampak benda yang sama. Okay, contohnya kalau seseorang, kalau kita tengok gambar ni kan, kenapa dia kata, kenapa, apa yang dia masuk dalam gambar ni. Dan selalunya perception ni dia dipengaruhi oleh inner side seseorang jugalah. Katakanlah kucing ni kan, kucing ni dia ada satu kata inner side dia yang dia rasa dia seorang yang gagah, dia seorang yang hebat, dia seorang yang kata dahsyat lah. So dia akan nampak diri dia adalah sebagai seorang yang ciri-ciri yang dia rasa pada diri dia tu lah. Okay, itu namanya perception. Perception ni tak tentu betul, tak tentu salah sebab dia adalah berdasarkan persepsi dan dia adalah bebas. Okey. Yang kedua ni pula, okey, yang sebelah ni dia kata Ayu ni ada 4. Yang sebelah ni pula dia kata dia ada 3. Kalau Nadira nampak ada berapa kayu ni? Ada 3 kot. 3. Okey, kalau Lia? Kalau dari atas 3, kalau kat bawah 4.
So itu yang dimaksudkan dengan persepsi tadilah. Dia dipengaruhi oleh environment luar, dan macam environment tu maksudnya ada orang tengok daripada posisi bawah, posisi atas, dan juga different sense. Okay, different sense tu mungkin mata dia, penglihatan dia nampak kalau dari sini 1, 2, 3. Sebab tu dia kata 3. Ini pula 4, 1, 2, 3, 4. So tak ada salah, tak ada betul. Sebab masing-masing nampak macam betul, kan? Okay, sebab itulah kalau kita pergi mana kursus-kursus apa ke, macam jati diri ke apa kan, dia tunjuk satu gambar kan. Apa yang kau nampak? Ada gambar perempuan tua lah, ada gambar yang gambar dia tu apa yang kau lihat tu adalah macam persepsi korang terhadap gambar tu. Okay, so tak ada betul, tak ada salah. Okay, yang ketiga, memori. Okay, memori ni dia adalah satu orang kata proses yang mana dia ada sensory, short term dan juga long term. Maknanya ada memori yang pendek dan juga memori yang panjang. Sensory ni adalah making mental representation of information so that it is placed in memory. Maknanya memori ni adalah apa yang berlaku sekarang. Okay, maknanya sensory ni bila kita sense satu-satu benda ataupun satu-satu keadaan tu, dia akan encode dalam kita punya fikiran. Itu sensory. Dan bila dia dah masuk dalam fikiran kita, dia akan disimpan ataupun storing, storing. Placing encoded into relatively permanently memory for later recall. Itu short memory, short term. Dan seterusnya retrieving. Okay, retrieving ni maksudnya kita ingat kembali. Okay, recalling, recalling information that was placed in short term and long term. Okay, mudah saja saya bagi contoh. Okay, mula-mula encoding contohnya sekarang ni apa yang tengah kita buat lah, okay, kita lakukan. Okay, kalau storing pula, saya tanya pula dekat Ikmal. Okay, tadi dekat dalam apa yang dimaksud, ada dua mode of cognition. Apa dia? Ikmal, baru tadi sekejap tadi saya ajar dua mode of cognition, ada dua. Sebutkan salah satu. Ini memang apa ni, hilang ingatan pendek lah ni. Apa-apa sekejap je dah hilang ingatan. Itu maknanya short memory dia sangat kata lemah lah. Okay, baru saya cakap tadi, cerita tadi ada dua, iaitu expression dan juga reflection. Dah lupa. Okay, jadi saya tanya pula dekat Sheng. Minggu lepas kita belajar dalam interaction design, tajuk apa? Tajuk. Tajuk je. Saya tak tanya lagi benda dalam. Saya tanya tajuk je. Kita belajar tentang apa? Tajuk tak pasti. Jadi apa isi yang kita belajar minggu lepas? Ingat sebut satu pun tak apa. Tak ingat juga? Aduh, susah hatilah korang ni. Nanti nak exam tak tahulah. Okay. Dan selalunya long term dia akan di-trigger. Okay, ataupun bila benda tu berkesan dalam hati ataupun yang menyebabkan kita trigger dengan keadaan sesuatu keadaan tu, dia akan meninggalkan kesan memori kepada kita. Pernah tak jadi macam korang masuk dekat dalam satu kedai ke ataupun masuk dekat dalam satu kawasan dia, korang cium bau, lepas tu macam bau zaman-zaman sekolah dululah. Macam bau rasa ada waktu-waktu momen yang bau tu sama macam yang pernah korang lalui dulu. Pernah tak? Ada tak pernah sekali? Pernah. Maknanya dia trigger lah, macam keadaan tu trigger korang punya memori tu. Ingat lagi tak macam mana mula-mula masuk usia itu? Pakai baju apa, macam korang kenal Izzah tu dulu pendiam ke, macam malu-malu ke, sekarang jadi kan. Kerek. Kerek tu kan, business woman berjaya kan.
Okay, so itu yang memori. Dalam memori ni kita kena ingat memori proses lah, dari segi encoding, storing dan retrieving. Kalau encoding tu yang berlaku waktu sekarang ni, yang mana kita apa yang berlaku tu mestilah kita ingat. Okay, yang lepas tu short term ni beberapa hari ataupun tadi tu beberapa minit yang lepas tu, dan juga long term ya. Okay. Kognitif aspek yang keempat adalah learning. Okay, sebab tu penting dalam learning ni, kalau dalam games, learn ability. Maknanya bila orang main games kita tu, dia tahu how to use the game dan juga using a game to understand a given topic. Okay, contohnya bila kita dapat satu game yang baru, kalau game dia mempunyai interaction yang baik, kita tak perlu lagi nak buka tutorial dia ataupun YouTube dia macam mana nak main games tu. Dan juga bila kita main games tu, kita akan dapat belajar sesuatu daripada games tu. Okay, contohnya kalau games tu dia tentang skill of life, contohnya permainan dia jenis adventure. Jadi bila kita main tu, kita akan belajar tentang macam mana nak hidupkan unggun api, macam mana nak tentukan arah arah buruj ke apa semua tu. Iaitu bila dia mempunyai satu aspek of learn ability lah, ya. Okay, dan learn ability ni dia disupport ataupun disokong oleh GUI. GUI adalah Graphical User Interface. Okay, contohnya dekat dalam skrin kita, GUI ni dia ada beberapa jenis lah, dari segi Windows, icons, menu dan juga pointer. Benda-benda inilah yang akan driven ataupun drive kita macam mana kita nak gunakan satu-satu games tu ataupun satu-satu sistem yang baru kita jumpa ataupun baru kita gunakan. Okay. Seterusnya, reading, speaking and listening. Okay. Okay, benda sini, yang ini dia melibatkan ataupun kita nak tentukan kognitif aspek dari segi membaca, bercakap dan juga mendengar ni, sebab semua orang mempunyai capability ataupun kebolehan yang berbeza. Ada orang dia boleh dengar macam belajar kan, dia kalau tengok slide ataupun membaca je dia dah boleh faham dah. Tapi ada orang dia lebih mudah nak faham kalau orang tu bercerita dengan dia ataupun bercakap dengan dia. Okey, contohnya kan memang sekarang ni kalau kebanyakan korang ni kalau tak ada earphone tu dekat telinga, memang tak boleh kalau nak belajar. So it depends lah, sama ada setiap orang tu dia punya learning style dia berbeza. Okay, kalau kita tengok orang pun ada yang dia mempunyai kebolehan yang contohnya macam dyslexia. Kita tak namakan dia macam satu benda yang orang kata, yelah dia memang kelainan upaya lah, maknanya dia berbeza dengan orang lain. Tapi mereka juga mempunyai orang yang satu keadaan yang ada kelebihan pada dia. Okay, contohnya macam kalau kita ada kawan kita yang dia ada macam autism ke, okay, yang mana kita nampak dia memang berbeza cara belajar dengan kita, tapi dia mempunyai kelebihan dari segi kognitif dia yang tak semua orang boleh faham, tapi dia ada satu persepsi atau bukan persepsi, orang kata macam sisi lain lah yang membolehkan dia berbeza dengan orang yang dia boleh gunakan untuk menonjolkan diri dia. Okay. So dekat sini dari segi reading, speaking and listening, terdapat beberapa application yang support yang boleh membantu orang yang ada masalah dari aspek-aspek ni. Di mana contohnya kalau application yang melibatkan interactive book, interactive book, mungkin interactive book ni sesuai untuk orang yang mempunyai masalah dari segi reading. Okay, contohnya dia macam kalau dia reading, baca macam buku yang banyak teks ni pun baca 2 helai, macam saya kalau baca novel satu muka ni pun dah tidur. Jadi kalau ada interactive book ni dia lebih sesuai sebab dia ada mendengar, dia boleh tengok, okay. Jadi dia lebih interaktif. Okay, kalau sesiapa yang ada masalah dari segi macam nak menulis ke apa, ataupun dia ada masalah dari segi penglihatan ke apa, kita boleh gunakan speech recognition system.
Contoh apa contoh aplikasi yang guna speech recognition system? Siapa tahu? Apa dia? Yang gunakan speech recognition system maknanya kita cakap, kita tak payah type, kita tak payah orang kata, yelah type lah kan. Dan kita sebut je X70, go to Tanjung Malim, contohnya lah. X70 tu kereta Proton tu kan. Lepas tu dia akan drive kita ke Tanjung Malim, macam tu. Apa contoh dia? Google Translate. Okay, Google Translate boleh juga. Okay, Google Voice. Lepas tu ada apa, dulu kalau yang glamour apa, Siri nama dia. Yang bila sebut who am I, lepas tu dia pun tanya you are apa benda-benda, kalau tu berpek-epek dia jawab kan. Itu antara cara speech recognition lah, okay. Dan juga speech output system, okay. Okay, dan seterusnya dari segi problem solving, planning, reasoning and decision making. Okay, 3 benda ni melibatkan kognitif yang aras dia lebih tinggi. Maksudnya memerlukan seseorang tu melakukan reflection. Okay, macam tadi saya kata ada 2 jenis cognition punya mode, iaitu experiential dengan reflection. So yang problem solving, planning and reasoning and decision making ni termasuk dalam golongan atau termasuk dalam kategori mode reflection. Okay, mereka bertiga benda ini memerlukan kita fikir tentang dia punya pro and cons. Okay, memerlukan kita lebih melakukan analisis. Okay, so dekat sini it involve conscious processes, okay, discussion with other or oneself and the use of artifact. Okay, contohnya bila kita buat sesuatu tu, dia melibatkan proses berfikir yang perlukan macam action juga. Okay, it may involve working through different scenario and deciding which is the best options. Means dekat sini bila kita melakukan satu proses problem solving, planning, reasoning and decision making ni, dia memerlukan satu discussion dan kita ada beberapa option, dan juga last kali kita kena ada brainstorm, kita kena buat discussion and then akan pilih sesuatu yang the best option tu tadi. So sebab itulah dia memerlukan kognitif yang aras dia lebih tinggi, sebab dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia kena buat selection. Okay. Dari segi kognitif model pula, dia akan di-trigger ataupun dia akan melalui situasi dululah. Okay, macam mana benda tu nak masuk dalam kita punya fikiran, tapi kita tak melaluinya. Sebab tu kalau orang yang bercerita pengalaman yang dia tak lalui, cerita dia tu tak macam orang kata tak sampai di hati. Kan? Sebab dia hanya berdasarkan pengalaman orang lain. Tapi kalau dia bercerita berdasarkan pengalaman dia, benda tu akan menjadi, orang kata, akan lebih real, nampak real. Okay? So daripada situasi ataupun keadaan yang kita lalui tu akan masuk ke dalam kita punya fikiran. Kita akan fikir. Okay? And then bila kita masuk dalam fikir, terus dia sampai ke hati. Dan last kali dia akan influence kita punya tindakan tu tadi. Okay. Contohnya sekarang ni lapar. Okay, situasi sekarang ni lapar. Ramai yang sebut fikir pasal lapar je kan. So dah fikir dah. Nak makan apa sat lagi ni. So emotion tu, perasaan tu dah tak sabar-sabar dah nak makan sat lagi ni. So behavior dia sama ada bila lah doktor lagi nak habis ni. Kan? Dan dia akan attract kita punya minds dan juga kita punya fikiran kita punya tindakan tu lah nanti. Okay, itu berkenaan dengan cognitive model. Okay. Dalam kita nak mengenali ataupun memahami kita punya player ni, kita ada kalau ikutkan daripada kajian orang ni lah, saya tak ingat lah nama dia siapa, ada 4 jenis player karakteristik. Ada killer, achiever, socializer dan juga explorer. Okay, kalau kita nampak dekat sini, dekat 4 bahagian ni, dia acting, players, interacting dan juga world. Okay, kalau seseorang tu, sekarang ni korang tengoklah diri korang macam mana kan. Kalau seseorang tu dia lebih kepada player dan juga acting, okay, dia adalah dalam kategori killer. Memang dia, kalau dia minat orang kata
permainan yang berbentuk acting dan juga player ni lah. Kalau lah orang itu berbentuk dia suka pada bahagian world dan juga interactive, dia ni adalah explorer. Macam kita tengok kat gambar sebelah ni lah. Kalau killer ni dalam fikiran dia tu, kalau dia nak main game, I will beat everyone. Maksudnya dia ada satu perasaan yang memang kerja dia suka yang jenis adventure ni lah. Dia suka yang jenis lawan-lawan kan, jenis yang bunuh-bunuh ni, dia suka lah. Okay. Kalau achiever ni pula, dia jenis yang suka kumpul points, suka kumpul orang kata reward. Iaitu adalah dari segi achiever. Kalau socializer ni pula, dia suka main permainan yang ramai orang main. Maknanya dia macam main Farmville ke, kalau dulu dekat Facebook kan selalu add invite tu kan. Permainan yang macam tu. Okay, dia suka main dengan orang ramai, dia tak suka main yang seorang-seorang. Itu socializer. Explorer ni pula, I want to see what's going on. Dia suka pergi pada games yang memerlukan dia untuk explore dia punya world tu, explore dia punya orang kata mission dia. Maknanya yang jenis yang macam bukan games yang direct. Bukan direct punya goal. Dia memang kena macam ada jenis yang games yang kata macam ni memerlukan dia untuk explore lah kan, untuk cari hiding punya asset ke dan sebagainya. So korang tentukan dekat mana korang ni, dekat mana jenis player yang macam mana. Okay. Ni ada contoh je lah. Okay. Jenis yang killer ni, action, vertigo, to use vehicle lah, semua ni lah yang nanti boleh tengok. Okay. Tadi karakteristik. Sekarang kita tengok dari segi traits model pula. Okay, player ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 traits model yang kita ni, yang kita kadang-kadang kita tak sedar. Okay, contohnya kalau jenis yang social orientation, player who score high prefer to play together with others, enjoy multiplayer games and competitive gaming communities. Okay, lepas tu yang ni pula player who score low prefer to play alone. Maknanya dari segi social ni, orang yang memang selalu score high ni memang dia akan suka main dengan community ni lah. Tapi ada juga permainan yang berbentuk social ni, tapi dia kalau dapat markah kurang, dia suka main alone. Okay, ni antara contoh-contoh yang social punya orientation lah. Ada FIFA, ada Warcraft, Call of Duty. Okay, antara permainan social yang boleh play alone, contohnya macam The Witcher, okay, Fallout, okay, Mass Effect. Okay, itu antara social orientation. Ada juga orang yang suka main game berdasarkan estetik. Okay, estetik ni adalah yang bila dia tengok, wah cantiknya dia punya interface, wah cantiknya dia punya world. Okay, so players who score high enjoy aesthetic experience in game. Okay, exploring the world, enjoying the scenery, okay, appreciating the graphics, sound and art style. Manakala players who score low focus more on gameplay than the aesthetic of the games. Okay, ni antara contoh-contoh game tadi lah. Kalau yang high score, yang main dari segi aesthetic orientation, contohnya Overwatch, okay, Mass Effect. Mana yang score low pula, dia suka Super Mario, Dark Souls. Ya. Yang ketiga, ada player pula dia lebih attract kepada jalan cerita ataupun narrative orientation. Okay, di sini player who score high enjoy complex narrative and stories within game. Manakala player who score low pula prefer games with less story and might skip the story or cutscenes when those get in the way of gameplay. Okay. Ada juga yang kalau yang jenis low score ni dia tak suka tengok cutscene, dia skip je. Ya, Kalau so itu Izzah lah kot. Kalau yang suka kadang-kadang kita kan ramai yang suka tengok cutscene lah, macam dia punya story, nak faham dia punya macam mana nak main game dia tu kan. Itu yang suka narrative orientation tu.
Terusnya challenge orientation ni lebih kepada challenge lah. Mana yang player yang score high tu prefer difficult game and hard challenge. Maknanya bila dia boleh accomplish the challenge, itu satu kepuasan untuk dia. Okay, manakala yang siapa yang tak suka challenge ni dia lebih mudah dengan berbentuk casual games ya. Okay. Goal orientation pula yang mana player who score high enjoy completing games goal and like to complete games 100%. Ya. Dan player who score low might leave optional quests or achievements unfinished. Maknanya kalau dah boring ni, dia uninstall je. Okay, ataupun dia keluar je daripada games tu. Ya. Okay. Player juga dia di-influence oleh umur dan juga gender. Okay, tapi kita tak boleh lah nak kata benda ni, kita tak boleh generalizekan semua macam tu. Ada juga orang muda yang main Final Fantasy kan, Escort ataupun permainan-permainan yang berbentuk arcade tu. Sama juga dengan gender. Okay, ada juga orang perempuan yang main Dota, ada juga perempuan sekarang pun main PUBG. Jadi kita tak boleh lah nak kata benda tu zaman sekarang ni berbeza. Sekarang ni boleh katakan sama je, ya. Okay, so sekarang kita dah kenal player karakteristik dan juga player punya traits. Okay, kat sini kita tengok, okay, kalau types of gamers ni masing-masing fikirlah diri masing-masing. Kalau Johnny ni dia no, guys help, so relax. Dia sesuai game yang macam mana. Kalau Island ni pula, kalau korang lah kan main dalam dengan kawan-kawan tu, mesti ada salah seorang tu yang jenis suka troll. Okay, yang seorang tu suka yang macam suka yang jenis yang suka tengok interface pun cantiknya. Dia main game sebab benda-benda yang cantik-cantik je. Ada pula yang jenis emotional yang habis lah kalau marah tu keluar segala perkataan yang tak sepatutnya tu kan. So what types of gamers are you? So kat sini tentukanlah masing-masing. Bila kita kenal kita punya player tu, dia punya macam mana dia punya traits, macam mana punya karakteristik, barulah sesuai kita nak buat game untuk dia. Kita boleh tentukan dia punya genre yang sesuai untuk pemain kita tu. Okay, setakat ni ada soalan? Ini saja topik hari ni. Okay, so kena ingat dekat sini, saya ulang balik semula. Okay, cognitive aspect, cognitive ni adalah melibatkan apa yang kita fikir, apa yang terlintas dekat dalam fikiran kita. Ada 6 jenis cognitive aspect. Yang pertama attention, macam mana perhatian yang kita dapat bila melalui daripada kita punya game tu. Perception and recognition, memory, learning, reading, speaking and listening, problem solving, planning, reasoning and decision making. Okay. Dan selalunya benda yang perlu kita highlight dalam mereka bentuk interaction ni, dia lebih pada attention, perception, recognition dan juga memory, supaya games kita tu boleh engage dengan orang dan meninggalkan kesan pada aspek emosi dia. Okay. Seterusnya, sebab apa kata saya kata segi emosi? Sebab daripada situasi akan pergi apa yang kita fikir dan kemudian apa yang kita rasa, last sekali kepada kita punya behavior. Okay. Dan kita kena kenal kita punya player karakteristik ada 4, iaitu killer yang suka game yang berbentuk macam bunuh-bunuh apa semua itulah, achiever, socializer dan juga explorer. Dan juga traits dalam player ni ada yang game yang berbentuk ada yang player ni dia punya traits dia lebih kepada social, narrative, goal, challenge dan juga estetik. Okay, so kalau tak ada apa lagi kita rehat dulu, okay, dan kita sambung untuk next punya lecture pada pukul 10.45 nanti. Boleh? Boleh. So sekarang ni buatlah apa yang korang fikirkan tadi tu. Makan lu. Alright, jumpa lagi. Okay. Bye. Like a bird on a tree,